لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا ستر العارفين وارزقنا فهم النبي وإلهام الملائكة والرسول وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sampai ke soal. Nah, 236. Baik, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdana, "Man syariba al-khamra fala tazawwaju wa in marida fala ta'udu wa in mata fala tusallu alayhi wallazi ba'athani bil haqqi nabiyyan ma syariba al-khamra illa mal'un في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن أطعمه لقمة سلط الله على جسده حية وأقربا ومن قضى حاجته فقد أعانه على هدم الإسلام ومن أقرضه فقد أعانه على قتل مؤمن ومن جالسه حشره الله يوم القيامة أعمى لا حجة له." Orang yang minum khamar maka janganlah kamu kawini. Dan fala tazawwaju. Orang yang minum khamar ni jangan kamu kawin dengan dia. Kalau dia sakit janganlah kamu jenguk, ziarah. Dan bila dia mati jangan kamu solat akan dia. Demi Allah yang telah mengutuskan saya sebagai Nabi dan membawa agama yang hak, tidak akan mau meminum khamar kecuali orang yang terkutuk. Baik itu, dan itu diterangkan dalam kitab Taurat. Maknanya tidak mau minum khamar. Nabi kata, demi Allah yang telah mengutuskan sebagai Nabi dengan membawa agama yang hak, tidak akan mau minum khamar jadi yang orang itu kutuk. Itu diterangkan di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Dan siapa yang memberi makan kepada mereka sesuatu saja, maka Allah SWT akan memberikan pula serta kalajengking pada badannya. Barang siapa yang membantu keperluannya, maka berarti dia membantu menghancurkan Islam. Barang siapa meminjam wang kepadanya, berarti dia membantu membunuh seorang Muslim. Barang siapa menggaulinya, maka dia akan diiringkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan buta, serta tak ada yang menuntutnya. Ini satu khabaran yang menakutkan kita lah kan, memberi suatu gambaran kepada kita bahawasanya orang yang minum arak ni terlalu hina di sisi agama kan. Dulu kita dah cerita tentang bagaimana kedudukan orang yang minum arak ni. Di antaranya disebut oleh Abi Umamah, kata yang tak akan masuk surga ini iaitu orang yang sentiasa peminum arak, minum arak. Kemudian arak ni pula bukan setakat yang meminum saja yang berdosa, malahan yang ada sangkut paut dengan peminum arak tu, yang membuat yang menghantar, yang menyediakan, semua itu terlibat di dalam seperti hukum orang yang meminum arak. Itulah dasarnya. Kemudian arak ni pula dia menjadi satu alat untuk memusnahkan seseorang itu. Maknanya dia musnah daripada dalaman tu, memusnahkan daripada akidahnya, memusnahkan daripada keyakinan dia, memusnahkan daripada tidak ada
nilai dia di sisi masyarakat itu Allah. Itu yang Allah itu sangat-sangat diharamkan oleh Islam, ya. Dijelaskan bahawa termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh orang tanpa alasan yang benar, minum arak, berzina, homoseks, menuduh laki-laki wanita terhormat berzina tanpa ada saksi 4 orang, membuat neraka kepada kedua orang tuanya yang Muslim keduanya dengan kata-kata atau dengan perbuatan, lari daripada medan peperangan kerana hanya menghadapi seorang atau 2 lawan, memakan harta anak yatim dengan inaya, saksi palsu, makan minum pada siang bulan Ramadan dengan sengaja tanpa unsur syarak, memutuskan silaturahim, sumpah bohong, memakan harta orang lain secara inaya, mengurangi ukuran dan timbangan, mendahulukan solat dari waktunya, memukul orang Islam dengan tidak beralasan, mencaci Nabi SAW, sengaja mendustakan Nabi, menyembunyikan kesaksian tanpa alasan, menerima suapan, membunuh diri sendiri atau memotong anggota badan sendiri. Dia apa? Gemuk, apa bahasa? Membuat fitnah di antara suami dan isteri, membantu perbuatan si penginaya, tenu nasib, tidak membayar zakat, memerintahkan perbuatan munkar, menghalang-halangi perbuatan baik, merendahkan orang alim, membakar hewan hidup-hidup, wanita yang tidak melandini suaminya tanpa sebab, mana melayani, semua itu adalah termasuk dosa. Jadi maknanya kita sedang membaca bab berhubung kait dengan peminum arak ni kan, celernya peminum arak ni, dia termasuk juga di dalam dosa-dosa besar. Dosa besar ni makna perlu kepada memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok nak minta ampun ke Allah Ta'ala ni, kalau daripada segi teori senang je, minta ampun je lah kan. Ya Allah, ampunkan dosaku, kan? Tak kira siang, malam, pagi, petang, astagfirullahalazim, semua ni kan, teorinya mudah. Tapi nak praktik, nak memohon keampunan secara keikhlasan, yang kata taubat nasuha, sungguh-sungguh ni bukan satu kerja yang mudah. Ada orang bertangguh, tak apa, dia kata kita ni nak mati didahului oleh sakit, tua, kan, barulah kita masa tu kita bertaubat. Dia pun dengar juga sabda Nabi, ustaz-ustaz duk sembang, duk cakap, dia duk dengar radio, dengar dalam YouTube. Kalaupun dia tak main ke masjid, ke surau, dia dengar dalam itu. Dia kata, ustaz tu kata, bertaubat ini menghapuskan segala dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Bertaubat daripada dosa itu seperti orang tak ada dosa. Dia kata bila kita dah sampai peringkat tu, kita dah taubat dah, maknanya settle semua. Dia gunakan kaedah tu. Tapi bolehkah kita bertaubat ketika mana kita duduk di ketika tu? Bolehkah kita bertaubat ketika mana kita hampir nak mati? Sedangkan taubat ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita sendiri yang boleh mencipta untuk bertaubat. Kalau Allah menghendaki orang itu bertaubat, dia boleh bertaubat. Tapi kalau Allah tidak menghendaki orang itu bertaubat, maknanya dia tak akan boleh bertaubat. Walaupun sampai ke peringkat dia nak mati dah. Sebab itu kalau kita tengok keistimewaan umat Islam ni, umat Nabi Muhammad ni, di antara keistimewaannya, Allah memberi ruang yang begitu panjang sekali, sehingga kan taubat itu boleh dilakukan sebelum datangnya qur'an, sebelum datangnya waktu sakaratul maut. Tapi kalau tak membiasakan diri dengan taubat, kalau tidak ada keikhlasan
dia tak akan boleh buat macam tu. Dia tak akan boleh bertaubat. Sebab dia menganggapkan bahawanya taubat-taubat ini adalah satu benda yang bagi dia ni orang kata satu perkara yang tak perlu lah kan. Dia kata kalau Tuhan ampun dosa. Kalau Tuhan tak mau ampun pun apa nak buat dia. Jadi sebab tu kita Allah Ta'ala suruh kita bertaubat ni, makna kita dah ada sudah ada biasa dah membiasakan diri kita dengan taubat. Salah sikit, astagfirullahaladzim. Salah sikit, astagfirullahaladzim. Jadi bila kita sudah membiasakan dengan taubat ni, maknanya insyaAllah sampai ke peringkat kita nak dimatikan besok ni pun, mulut kita, hati kita ni senang-senang je kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, kalau orang yang buat satu dia buat satu harapan, dia kata tak apa nanti tua besok sakit besok baru nak taubat, dia menangguh-nangguhkan taubat, maknanya dosa itu bertapuk-tapuk, maka dia akan jadi berat, dia akan jadi susah untuk dia bertaubat. Jadi dalam isu bab minum arak ni tuan-tuan, dia termasuk dalam dosa besar. Jadi kalau kita membiarkan dosa ini berterusan, maka kemungkinan besar orang yang minum arak yang tidak bertaubat dengan segera ni, selain daripada dia mendapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala dan segala-galanya, maka orang ni termasuk di dalam orang yang tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dosa-dosa besar ni, kalau seseorang tu dia membiasakan diri dengan perbuatan dosa tu, maka dia tidak ada tak ada nak ingat dah nak bertaubat, sebab dia rasa dah selesa dah dengan perbuatan dosa dia. Lepas tu kita pernah dengar kata-kata bila orang tu buat satu benda yang tak elok, kita kata biasa tu, dia biasa macam tu. Dia mulut dia macam tu, tapi hati dia baik. Orang kata macam tu lah kan. Dia memang macam tu, tapi hati dia baik. Mana mungkin hati yang baik boleh mengeluarkan perkataan yang tercela. Mana mungkin hati yang baik itu melakukan sebarang kemungkaran kepada Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Uthman bin Affan pula, saya mendengar Nabi SAW bersabda, tengok jauh mafhumnya tu, kita tengok mafhumnya. Jauhilah oleh kamu sekalian ijtanibul khamra, jauhilah jauhi olehmu sekalian khamar itu, maknanya jangan dekat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabu zina, jangan hampir kepada zina. Wala taqrabu zina, hampir zina. Zina itu tak boleh, hampir kepada zina pun tak boleh. Apa ni juga ijtanibul khamr, jauhilah kamu daripada apa. Jadi hari ini kita berdepan dengan keadaan kita bukan minum apa, mungkin tak minum apa, tetapi kita mungkin berhadapan dengan makanan, minuman yang dicampurkan dengan apa. Kita tak tahu lah, kita dengar ada ceritanya, itulah. Jadi hati-hati dalam pemakanan. Kalau ni makanan-makanan moden, ya, makanan-makanan ala barat, kan. Kita bimbang masukkan ada campuran minuman, ada campuran itu. Kerana sama itu sumber segala kebusukan. Fa innaha umul khaba'is. Arak itu dia ibu segala kejahatan. Minum saja arak, cakap dah jadi lain. Minum arak, perbuatan dah pula lain marah. Orang kata bergaduh minum arak. Minum saja arak, maknanya dia akan hilang kawalan diri dia tu. Dia akan jadi kedudukan yang rendah, sehingga akan kedudukan orang minum arak ni hampir sama dengan binatang. Dah akal dah tak ada, jadi binatang. Ada sebuah kejadian kita, ada satu kejadian bahawa sebelum kamu ini hidup seorang laki-laki yang
yang tekun beribadat dan menjauhkan diri daripada pergaulan manusia. Maka dia digoda oleh seorang wanita pelacur. Wanita itu mengirim seorang pelayannya kepada laki-laki ini. Dulu ada satu cerita, seorang laki-laki ini dia kuat ibadat. Bila kata ibadat ni, maknanya kuat sungguh lah. Bukan main-main punya ibadat, kuat sungguh. Kemudian Allah Ta'ala ni, dia nak goda lah. Allah Ta'ala nak uji. Allah Ta'ala hantarkan seorang perempuan. Perempuan tu nak goda lah laki-laki ni, laki-laki yang terkuat ibadat ni. Kita kena ingat lah ni, kita ni mungkin termasuk orang yang kuat ibadat. Jamaahnya tak tinggal, puasanya kan? Pakaian kita tutup aurat, Qurannya kita baca. Jadi jangan kita anggap kita dah hebat ni. Tambah pula ni kata aku ni ustaz ni, kan? Ustaz ni kira boleh apa? Boleh menghadapi segala ujian Allah. Belum tentu tuan-tuan. Ujian Allah ni macam-macam kan? Ada yang kecil, ada yang sederhana, ada yang besar. Yang kita duk kena ni ujian ni bau kecil. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Dia rasakan azab yang ringan sebelum rasa azab yang besar kan? Kalau nak dibandingkan dengan azab orang dulu, kita ni azab ni kecil sangat. Kadang-kadang sakit kepala ni tak pernah rasa. Ada orang tak pernah rasa sakit gigi tu kan? Bila saya cerita saya sakit gigi, dia kata sakit gigi dia sakit ke Ustaz? Dia boleh tanya sakit gigi sakit. Sakit ni apa pun sakit kan? Untuk cerita dalam meja, kawan ni duk cerita, dia kata malam dia kata tak boleh tidur, kata sakit mata, dia kata tak boleh tidur. Hak kawan kedua pula dia kata hang tak rasa lagi sakit perut. Oh, sakit perut ni dia kata melulung kata. Bukan kata tak boleh tidur, makan pun tak boleh, kata kawan yang kedua. Yang ketiga pula dia kata apa tak rasa lagi sakit gigi dia. Sakit gigi ni ayam kukuk pun kita duk meradang, orang jalan tak kaki lebih pun kita duk meradang, sakit gigi ni habis seluruh badan sakit. Saya duk tentu ni cerita kisah benar ni, bukan hadis sahih, cerita kisah benar. Saya duk macam tu, sembang, saya kata ni sakit. Yang kata mata tu sakit tak? Sakit. Yang kata perut tu sakit tak? Sakit. Yang kata gigi sakit tak? Sakit. Nama pun sakit. Sakit kan? Bukan. Nama pun sakit tu sakit. Bukan kata sakit je sakit. Tapi nak cerita tu, kawan yang menghadapi sakit tu, dia rasa sakit dia itulah yang paling berat daripada sakit orang. Satu orang tu pula tanya. Jadi saya ceritalah saya sakit gigi, saya tak ada gigi apa lagi. Dia kata Ustaz, sakit gigi tu sakit ke Ustaz? Dia tanya soalan tu. Saya kata sakit gigi ni sakit, kata sakit. Dia kata saya tak pernah sakit gigi. Allah Ta'ala tak pernah bagi dia sakit gigi tu kan. Kalau nak cerita sakit gigi ni kan, tanyalah orang yang sakit gigi. Dan berdenyuk ni tak kira semua. Jadi nak cerita dia tu, dugaan ujian Allah Ta'ala pada kita ni, kadang-kadang ni sakit tu dia makan bertahun pula baru nak sakit. Sakit gigi ni, sakit perut, sakit apa ke lagi ni, bila kita pergi jumpa doktor ni, doktor dia semua kita punya sakit tu, dia kata dulu tahun 2016 ni ada apa ni, sakit perut tu ni 2016. Ni sakit apa? Sakit perut tu. 2016 sampai 2022 ni baru sakit perut balik. Dia sihatnya Allah Ta'ala bagi. Sikit 2016. 2022 baru masa sikit lagi sikit perut. Kan? 6 tahun beza tu. Baik. Jadi bila Allah Ta'ala menguji seorang laki-laki yang kuat ibadat ni dengan mengirimkan seorang wanita, perempuan tu kata apa? Sesungguhnya kami memanggil kau untuk sebuah persaksian. Lelaki tadi pun datang dan masuk ke rumah. Maka wanita pelacur itu mulai menutup pintu. Ni orang panggil apa?
taktik lah perempuan tadi. Dia kata, wahai tuan, kami ni nak panggil tuan ni pasal apa ada lah ni di sana tu, nak minta lah pandangan tuan ni berkenaan hukum agama ni, kami tak reti. Nak minta tuan mai lah kat rumah kami ni nak tengok ni. Gitulah lebih kurang ni kan. Pujukan wanita ni. Yang laki-laki buat ibadat ni, ingat dia dah sepuh dah tu. Dia pun pergi masuk dalam rumah, perempuan ni pun tutup pintu. Tu dia. Sehingga sampailah si laki-laki tadi kepada wajah baju tersebut. Tampak yang duduk di sebelahnya seorang anak laki-laki dan sebuah botol berisi khamar. Dalam bilik itu adanya anak laki-laki, anak seorang anak dan sebuah botol berisi khamar. Kata wanita tadi itu, sesungguhnya kami memanggil engkau tidaklah untuk sebuah persaksian. Bohonglah tu. Jadi perempuan yang panggil tadi ni kata kepada laki-laki buat ibadat ni untuk minta satu pandangan ke apa semua ni, itu satu pembohongan. Tujuannya nak mengajak laki-laki itu supaya datang ke rumah tu. Akan tetapi supaya engkau membunuh laki-laki ini, atau engkau bersetubuh denganku, atau meminum segelas khamar. 3 benda ni. Tujuan kami panggil kamu ni, wahai abidun, wahai orang yang buat ibadat ni, wahai Tok Haji, wahai Tok Lebat. Tujuannya yang pertamanya, boleh tak kamu bunuh kanak-kanak lelaki ini, ataupun kamu bersetubuh dengan aku, kata perempuan tadi, ataupun kamu minum arak segelas. Kalau engkau tolak, tidak mau, maka saya akan berteriak sehingga kamu dapat mati. Kata perempuan ni, kata kalau kamu tak mau juga buat 3 benda ni, salah satu daripada 3 benda ni, kalau kamu tak mau buat, nanti kata perempuan ni, aku akan khiyar, semua orang akan terbit daripada rumah, aku akan fitnahkan kamu yang kamu ni telah melakukan sesuatu yang tak baik padaku. Kata perempuan ni, masalah Pak Haji ni, kan, nak keluar tak boleh lah. Kerana laki-laki itu berpendapat harus melakukan hal itu, tak ada jalan lain dah. Nak bunuh, dosa besar. Budak-budak ni apa dia tahu? Nak berzina, Allah bagi dosa besar. Mau tak mau minum arak. Sebab yang ambil ni, orang ibadat ni, dia merasakan kalau minum arak, dia hanya berdosa dengan Allah. Kalau dia berzina, dia berdosa dengan Allah, dia berdosa dengan perempuan ni. Kalau dia bunuh, dia berdosa dengan budak-budak ni, dia berdosa dengan Allah. Maka dia ambil satu daripada perkara yang serupa ni, dah dia tak tahu nak buat apa dah. Dia kata tak apa, bagi saya segelas arak, saya minum. Sebab dia menganggap itu dosa dengan Allah dan dia boleh minta ampun kepada Allah, settle benda tu. Maka dia kata laki-laki itu minta, mai arak, aku tak mau zina dengan kamu, aku tak mau bunuh kanak-kanak ni, aku nak minum arak. Wanita itu pun meminumkan satu gelas khamar, memberikan satu gelas khamar, sehingga lelaki itu hilang ingatan, tak sedar diri, minum arak. Kan? Kemudian dalam keadaan dia tak sedar itu, serta dia menyetubuhi wanita itu, lalu membunuh anak laki-laki yang dekat dengan wanita. Itu kata penangan arak tu, tuan-tuan. Memang secara logiknya minum arak ni dengan Tuhan dia berdosa, tak ada sebab pun. Tapi dia dikata ummul khaba'is, ibu segala kejahatan. Starting nak jahat tu minum arak tu, dah jadi seseorang tu dah minum arak, semua kejahatan dia boleh buat. Kalau kita fikir, tuan-tuan kan, fikir. Saya fikir je nanti. Rancangan agama ni banyak dah kita tengok dalam radio, dalam TV, dalam YouTube, banyak. Kan? Macam-macam nama jenama program dah. Di TV kita kan, radio kita pun ada, masjid surau pun ada, sambutan Ma'al Hijrah, Isra' Mi'raj, Maulidin Nabi, kan, macam-macam ni mengajar agama
dia apa lagi. Persoalan dia hari ini, cuba kita tengok statik dengan pemuda-pemudanya dengan ketagihan dada. Kita tengok statik perceraian yang berlaku dalam masyarakat kan. Mungkin kita tak tahu benda ni, kita tak ambil hal kan. Tapi saya berdepan dengan masyarakat yang level tu, masyarakat yang level nak menikah remaja. Tuan-tuan, saya rakam tuan-tuan, tapi saya tak bagi tahu ke orang, saya rakam je. Nanti kalau ada orang yang mempertikaikan, betul ke ustaz kata ni orang masyarakat kita ni ada yang tak boleh baca Fatihah? Betul ke ada dalam masyarakat kita yang ni suami tak boleh baca kunut? Betul ke dalam masyarakat kita ni ada orang yang tak sembahyang tuan-tuan? Ada. Itu yang kita jumpa, yang terjumpa. Tapi ramai lagi di kalangan pemuda-pemuda, pemudi-pemudi ya, yang tua-tua kan, kita tak tahu mereka ni boleh atau tidak agama. Kita tak tahu. Kita bukan sedih. Itu saya tu minta selalu tuan-tuan dibaca dekat tempat imam kita Fatihah, tahiyat kita. Bukan nak menunjukkan kita tu lekeh, tidak. Kemungkinan kok bacaan kita tu tak betul, boleh diperbetulkan. Kalau kita membiarkan kejahilan itu sentiasa berada dengan kita, mana mungkin sembahyang kita boleh sah kalau Fatihah tak betul. Mana mungkin sembahyang kita sah kalau tahiyat baca tak betul. Kan? Yang kita nak dengar selalu imam tak betul kan. Oh, imam tu tak betul baca, imam di Fatihah tak betul, imam nak dengar. Kan? Cik Wan kan, kita lalu itu lah. Oh, Cik Wan baca tak betul, apa tu dengar? Imam Cik Wan baca tak betul, yang kita baca tak betul. Kita tak tahu. Oh, ustaz baca tak betul, pasal ustaz tu baca dengan mic tak betul, tapi kita tak betul kan. Jadi dalam masyarakat kita ni macam tu keadaannya. Jadi bila program agama banyak, masyarakat orang kata haru biru. Jadi di mana kesilapan, kesalahan? Kalau mengikut orang kata daripada segi logiknya, banyak program agama sudah tentu masyarakat akan ikut. Saya nampak kemungkinan program agama itu tidak memberi memberi kesan, kan? Mungkin salah penceramah, mungkin salah pendengar, gitu kan. Dan di antara kemungkinan yang hari ini masyarakat kita yang agama sebagai satu yang bukan yang keutamaan agama ni. Agama bukan keutamaan. Saya bimbang takut makanan kita, takut sangat makanan kita kan. Kita tengok dalam TV macam mana makanan kementerian yang tertentu, yang kastamnya yang telah menangkap kilang-kilang ke apa semua yang menghasilkan produk yang tidak ada kan. Itu tak timbang. Jadi saya takut benda tu ada dalam diri kita ni yang menyebabkan terhalangnya agama tu masuk dalam diri kita tu. Kena jaga sebenarnya makanan tu. Baik. Kan dia kata al-khamru ijtanibul khamra fa innahu umul khaba'is. Arak itu jauhlah arak itu, kerana arak itu ibu segala kejahatan. Minum saja arak, bunuh lelaki itu, budak tu menyetubuhi pula perempuan tu, bunuh lagi. Maka jauhilah oleh kamu segala khamar itu, kerana semuanya iman dan minuman khamar itu tidak akan berada bersama-sama di dalam dada seseorang untuk selama-lamanya, kecuali salah satunya cepat-cepat mengusir akan yang lain. Ini satu kisah. Sama juga dengan kisah bersisah di bawah kita, kan? Bersisah di bawah. Jadi itulah kekuatan mau kita buka surah 240. 240 ni diriwayatkan bahawa Amr bin Auf telah membuat masakan minuman, kemudian mengundang beberapa sahabat. Saat itu khamar masih
judi bahasa Indonesia tu kan. Satu hari Abdul Rahman bin Auf, seorang yang hebat kan, dia apa tu, dia buat keluri, kemudian dia undang sahabat-sahabat Nabi. Masa tu khamar arak ni boleh lagi diminumkan, maka mereka pun berkumpul dan makan dan minum sama. Tak kala mereka mabuk, waktu solat maghrib pun datang, lalu mereka bila salah seorang mereka tu menjadi imam, maka ia membaca saat di ketika sembahyang tu, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud. Bila la dengan tidak ada la ya. Patutnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu kan, tapi la tu dia tak ada. Dia kata a'budu ma ta'budun, tapi maknanya bila tidak ada perkataan la a'budu, la tu tidak ada, bermakna sudah jadi maknanya lain. Apa maknanya? Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, saya menyembah apa-apa yang kamu sembah. Syirik tadi. La a'budu tu dia tinggalkan la, dia letak perkataan a'budu ma ta'budu. Pasal penangan arak tadi ni, arak yang dia minum tadi ni menyebabkan dia lupa kan, tengah bayang. Kemudian turunlah ayat wala taqrabu solat wa antum sukara, jangan kamu sembahyang dalam keadaan mabuk. Kemudian turun pula ayat yang mengharamkan melarang minum arak. Mana dia? Innamal khamru wal maisir ila akhir ayat. Artinya la taqrabu solat adalah janganlah kamu sudah memasuki sembahyang, jangan mendirikan sembahyang serta tinggalkan sembahyang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jannibu masajidakum sibyanakum wa majalinakum, jauhilah masjid-masjidmu dari anak-anak kecil dan daripada orang-orang gila. Dijelaskan bahawa dalam turun ayat melarang minum arak, para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara kita telah meninggal dunia, mereka minum arak dan makan hasil daripada hasil perjudian. Sahabat dulu ni sebelum dilarang arak sebelum diharamkan boleh minum, sebab masyarakat jahiliah ni 600 tahun mereka ni berjudi, minum arak. Jadi makna nak menghapuskan, nak memberhentikan benda-benda ni bukan mudah. Dosa kata nak berhenti minum arak bukan mudah. Jangan kata nak berhenti main judi, nak berhenti isap rokok pun payah. Isap rokok tu payah kan. Tu dia. Sampai satu tahap doktor kata isap lagi boleh mati, kok nak berhenti kot kan. Jadi apatah lagi tu 600 tahun tu budaya minum arak, budaya judi itu dah diterapkan dalam masyarakat, susah nak tinggal. Jadi sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau begitu hebatnya, dahsyatnya siksaan orang minum arak, orang berjudi, macam mana apa ni ayah-ayah kita, tuk-tuk kita yang minum arak dulu ya Rasulullah? Jawab Allah Ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Baik, sewaktu mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka bertakwa dan beriman lalu bertakwa dan berbuat kebajikan. Artinya bahawa orang-orang mukmin tidak berdosa terhadap sesuatu yang mereka makan minum dari segala yang mubah diperbolehkan. Maknanya arak sebelum itu tak diharamkan, boleh. Judi belum diharamkan, boleh, tak masalah. Apabila mereka meninggalkan semua yang haram pada saat itu, kemudian bertakwa dan beriman lalu bertakwa dan berbuat baik dengan pengertian lain bahawa mereka disebut dengan sifat seperti itu adalah sebagai penghormatan kepada mereka dan juga ujian terhadap tingkah laku mereka di dalam beriman, bertakwa dan berbuat kebaikan. Misalnya ada seorang yang berkata kepadamu, apakah sifat pendosa dalam apa-apa yang telah dilakukan, padahal sesungguhnya engkau mengetahui bahawanya yang dilakukan itu adalah perbuatan yang harus. Bolehkah kita kata seseorang itu berdosa sedangkan perbuatan yang dibuat itu adalah harus? Bolehkah kita kata orang dulu ni berdosa sebelum turunnya haram arak ni? Tak boleh. Sebab arak boleh minum sebelum diharamkan. Turun ayat 3 ayat yang pertama, ayat terang tentang arak atau judi. Qul
Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Itu ceritanya arak itu ada satu perkara yang kecil, ceritanya. Kemudian tuan yang kedua, wala taqusalah wa tuqara. Jangan kamu sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Maksud kamu tak sembahyang, kamu minum arak. Dalam nak sembahyang jangan minum arak. Datang yang ketiga, barulah kata innamal khamru wal maisir wa ansab wazat rijzun min amali syaitan fajtanibuhu. Baru datang yang ketiga, mengharamkan akan arak. Jadi sebelum mengharamkan arak tu, orang dulu tu buat benda-benda tu dikira tak ada apa-apa. Dikira tak berdosa. Maka kau akan kata tidak ada dosa bagi seseorang di dalam perbuatan mubah apabila dia bertakwa meninggalkan semua yang haram dan dia tetap beriman dan berbuat kebaikan. Yang kau maksud bahawa si Zaid adalah seorang muttaqi, mukmin dan muhsin, dan semua dia tidak diseksa di dalam apa-apa yang dia perbuatkan. Allahu a'lam. Jadi kesimpulannya, kena hati-hati di dalam makanan ataupun minuman yang ditimbangi akan dicampurkan dengan bahan yang dinamakan arak tadi. Maka dia mengusahakan. Kita kena ingat dia adalah ummul khaba'is, ibu segala kejahatan. Allahu a'lam. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa